أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika betul-betul kamu nak sembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah lah. Nah, kita setiap pagi kita dapat belajar tafsir. Pagi-pagi kita dapat jamu roh kita dengan Quran. Bangun tidur telinga kita dengar Quran dulu. Mata kita tengok Quran dulu. Mulut kita gerak baca Quran dulu. Alhamdulillah. Semua anggota kita penting-penting terima Quran dulu. والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار jadikan bagi kamu as-sam' telinga dengar Quran dulu. Wal absar ni mata kita tengok. Wal afidah,
hati kita, otak kita mikir hak Quran dulu. Allah sayangnya. Qalilan ma tashkurun. Maka sikit orang bersyukur kepada Allah. Sebab tu otak duk capur dalam otak kita. Oleh otak kita ada belakang. Ada duk fikir hak kerja, anak bini, kereta, mutu, hak harta. Pergi masuk Quran. Pagi-pagi otak dengar Quran dulu. Gerak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang nak reti ni melainkan orang ada otak. Adakah fikiran? Alhamdulillah, syukur situ. Tengok ayat 142. Juzuk 2, juzuk naik. Kita mengaji semua ni sejuh dah. Dah banyak dah. Dah kita masuk juh 2 dah. Alhamdulillah, bersyukur Tuhan. Dah. Boleh habis juh dah kita tafsir. Nak cari mana dah. Nak pagi kita mari dengar. Ni tengok ni. Tuhan sebut. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh, maknanya orang yang kurang akal pertimbangannya. Orang-orang bodoh, orang tak pandai mikir. Akan berkata apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini. Jadi orang-orang bodoh ni maksudnya golongan Yahudi dan lain-lain lah golongan. Golongan Yahudi, orang-orang Yahudi dan lain-lain golongan kafir dan munafik. Ayat Quran ni hak mula-mula Tuhan sebut dulunya. Mula-mula surah Baqarah Tuhan sebut tu iaitu orang muttaqin dulu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iaitu kitab itu ialah Quran, kitab yang menjadi petunjuk pada orang bertakwa kepada Allah. Situ mula-mula. Wa ya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas tu ya pula orang kafir pula, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Lepas tu pula hak orang munafik dan orang kafir musyrikin. Dah royak puak-puak hak jadi cabang daripada orang kafir musyrikin saat itu. Kafir-kafir ni iaitu orang Yahudi Nasara. Kemudian duk kecek tentang orang Yahudi saja ni 100 ayat lebih. Dan ni tak habis-habis lagi. Tuhan sebut saya kulus sufaha. Sufaha ni safih ni orang bodoh. Walaupun dia cerita hak lain, tapi bila dia tidak turut perintah Allah, maka pada ketika dikira kaya bodoh. Kerana orang hak cerdik itu ialah orang hak tengok masa depan dia. Kalau dia turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan senang masa depan. Tapi kerana dia tak ada turut, walaupun dia atas dunia ni senang, tapi akhirat dia susah. Orang panggil orang bodoh sepatutnya jugalah tu. Dan Tuhan sebut sininya, saya qulu sufaha. Dalam bahasa Arab, saya kun tu orang panggil singsa. Saya qulu sufaha saufa. Saufa dengan sing ni menunjuk di atas mustaqbal. Menunjuk di atas masa akan datang.
Makna sayaqulu sufaha akan berkata oleh orang bodoh. Maknanya ketika turun ayat ni tu, orang Yahudi tak ada kata apa lagi. Tak ada ayat apa lagi. Tapi Tuhan ayat akan berkata. Tak lama lagi. Cuma kita nak ayat dalam bahasa Arab ni, kalaulah sin tu dekat sikit. Kalau saufa tu jauh sikit, lambat sikit. Sin tu sayaqulu sufaha, sayakunu sa tu dekat sikit nak berlakunya. Kalau saufa tu jauh sikit. Saya tak ada nak mengajar bahasa Arab sini, tapi saya nak ayat kata ini mu'jizatul Quran. Ini mukjizat atau al-ijaz Al-Quran ni. Mukjizat Quran ni. Banyak ayat-ayat yang turun. Ayat-ayat Quran yang turun cerita benda yang tak berlaku lagi. Lepas tu pergi berlaku sungguh. Ini dalil kata Quran ni iaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Tuhan tahu benda di depan, benda di belakang, dan semua benda saat itu akan dikembalikan kepada Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak boleh meliputi mereka itu dengan ilmu Allah. Sebab tu Tuhan tahu kata mereka itu nak kata. Tiba-tiba dia pergi kata sungguh. Ya lah tu. Tu orang panggil ini dalil kata Quran pada Allah tu. Tuhan ayat akan berlaku. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahawa kiamat saat itu tetap akan tiba, akan mari, akan berlaku. Tidak ada syak padanya. Ni kiamat Tuhan ayat akan datang tu. Orang masa tu boleh tengok. Alhaakumut takatsur, Tuhan sebut. Telah melalaikan kamu oleh banyak. Oleh membanyak. Makna takatsur, banyak kamu. Membanyakkan anak, membanyakkan harta. Dah tewas banyak adik-beradik. Banyak harta. Takatsur. Apa panggil? Wa takatsurun. Fil amwali wal aulad. Tuhan sebut ada ayat lain. Duk tewas banyak. Fil amwal pada harta wal aulad. Anak. Lepas tu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hingga kamu sapa kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Tidak, Tuhan kata. Kalla. Sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu pula. Sawfa ta'lamun, akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Law ta'lam, kalau tahu ilmu yakin. La tarawunnal jahim. Kamu akan nampak neraka jahim. Tuhan kata. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu dia nampak dengan matamu. Sebab tu Tuhan, bila Tuhan sebut ni ayat banyak. Dulu tekah pada masa Nabi SAW dulu. Ada berlaku perang di antara Rom dengan Farisi. Dan pada ketika tu tekah turun ayat Quran tu di Mekah lagi surah Rom. Pada ketika tu orang berlaku perang benar Farisi. Farisi ni tu Iran lah ni. Halah Rom. Tuhan sebut dalam Quran. Alif Lam Mim. Tuhan tahulah makna Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Dikalahkan orang Rom sana. Halah. Fi adnal ardi, di bumi yang paling rendah, iaitu di Palestin, ke Israel ni itulah. Kutiba lirrum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun.
Dan mereka itu lepas pada kalah tu akan benar semula. Tuhai wayak kau masa tu potaham baru berlaku. Dah banyak tahun pada masa tu baru berlaku. Rom tu Allah pada masa ayat turun tu, tapi selepas daripada tu Rom benar pula. Tuhai wayak kata Rom kan benar pula. Ni orang panggil mukjizat Quran. Dan di antara mukjizat Quran ni turun surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tuhai wayak bahawa Abu Lahab ni dia tetap akan masuk neraka. Tekoh masa tu Abu Lahab dia hidup lagi. Dan Abu Lahab ni orang yang orang panggil lawan Nabi. Nak saudara dia lagi kat Nabi ni. Lawan sungguh-sungguh. Sehingga kalau Nabi saat ni tu royak kata gelap contohnya, dia kata cerah. Kerana dia tak jauh kepada Nabi. Dia nak lawan juga. Siapa setara tu kau masa tu. Tapi ketika Tuhan tu ayat surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pada ketika tu dia tak ada kata. Dia kata duk lawan Nabi. Kalau Nabi royak atau cerah, dia kata gelap ni tu. Turun ayat Quran kata ahlun nar, dia ahlun neraka, dia tak kata ahlus syurga. Itu pun kerana bila Tuhan telah menentukan. Semua benda ni kan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tuhan sebut ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Malaikat benda tu telah dituliskan dalam kitab sebelum ada Tuhan nak buat lagi. Bila Tuhan menentu seorang saat itu kata dia kafir, maka wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Bila Tuhan nak sesat Tuhan kan yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Tuhan sebut itu dan orang hak Tuhan wa man yudlilillah fa ma lahu min had. Siapa yang Tuhan nak buat dia sesat, tak ada dah orang nak tunjuk, tak ada pihak nak tunjuk tak boleh. Tu. Sebab tu sini ni saya kulu sufaha. Ini antara mukjizat Quran. Tuhan sebut saya kulu akan berkata oleh sufaha. Oleh orang sufaha, orang bodoh lah. Lepas tu dia mari kata suruh kan Nabi. Benda tu memang berlaku semua. Ini mukjizat. Dan kalau ia tak sesuai jadi mukjizat, ia tak kita tanya. Tapi tak kerana bila Tuhan nak video saat ini kita tanya, maka dia kena tanya semata dah. Tubanu sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Apa sebabnya yang menjadikan orang Islam berpaling dari kiblah? Dan apa tu? Karena kita kena ingat. Pada masa mereka tu pada masa Nabi tu mula-mula tu kan. Nabi tu mula-mula tu diperintah kepada dia supaya dia sujud atau dia berhadap pada semaya dia terhadap pada Baitul Maqdis. Dan Nabi duduk Mekah tu Nabi hadap kepada Baitul Maqdis, tapi Nabi pergi duduk di belakang Kaabah orang panggil, supaya hadap ke Kaabah juga dah hadap kepada Baitul Maqdis. Bila Nabi berpindah hijrah kepada Madinah Al-Munawwarah, maka pada masa tu Nabi SAW diperintah supaya Nabi saat itu hadap pada Baitul Maqdis. Kata duduk saat di atas setengah dari belah bulan, setahun lebih duduk Madinah.
Nabi duk lengok naik langit bila seolah telah tu bila nak boleh hadap pada kiblat pula sehingga Tuhan tu ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram ainama kuntum tuwallu fathamma wajhullah. Nah, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Tu sebut itu. Nah, mula-mulanya qad nara, Tuhan kata kami nampak taqalluba wajhika fis sama'. Nabi ni duk lenggok muka naik langit ke muka duk bila Tuhan nak turun suruh hadap pada kiblah juga. Lepas tu kata falaluwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan baling kiblat kepada kiblat hak redha. Kau puas hatilah setuju. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ainama tuwallu fathamma wajhullah. Menghadap ke mana pun di sana. Tu ada. Moga Allah Subhanahu wa taala di mana-mana kita hadap pun Tuhan ada belakang, bukan kata ada sebelah tu saja. Sebab tu Nabi duduk di Madinah pada ketika tu hadap 17 bulan ada Baitul Maqdis. Kata setengah riwayat ketika Nabi duduk semaya waktu Asar diperintah supaya Nabi saat itu paling hadap kiblat. Hadap kiblat Baitul Maqdis saat itu paling punggung terus dah. Lah ni seolah tak hadap kau ni. Lepas tu kena paling kau ni terus. Bila nak hadap pada kiblat. Tu kata setengah bila turun ayat tu, kata setengah turun ayat tekah Nabi semaya 2 rakaat dah. Waktu Nabi paling Nabi pergi jadi imam semaya paling hadap kau ni. Dan tu orang panggil sebab di Madinah kita ada ziarah masjid Qiblatain tu masjid Qiblatain, masjid 2 kiblah. Dia banyak masjid-masjid di Madinah. Tempat kesal-kesal saat itu, tempat berlaku peristiwa orang buat masjid. Seperengah tempat Nabi semaya istisqa, Masjid Umamah. Tempat Sayyidina Abu Bakar hidup semaya raya semaya gapo situ tu Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Umar bin Khattab dia jadi gitu. Tempat-tempat kesal sejarah saat itu orang masa kajian Utsmaniyah dulu buat masjid. Dan masa orang Islam sebelum tu pun. Dan sebab tu Nabi ni Tuhan perintah supaya Nabi hadap kepada kiblah pula. Hadap pada kiblah. Itu maknanya tu kau masa Nabi suruh hadap kepada kiblah saat ni tu. Puak duk hadap kau nunggu oleh dah. Puak Yahudi ni kata apa pula ni? Apa sebab pula? Itu maknanya ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sebabnya apa sebab yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblah yang mereka menghadapnya selama ini. Duk hadap pada 16 bulan dah. Duk hadap pada Baitul Maqdis. Pakuk mana pula duk hadap kepada kiblah ni. Tu. Sini duk tanya situ. Dan benda-benda ni. Kita orang Islam ni bila Tuhan perintah apa saja kita tak nak tanya sebenarnya. Sebab Tuhan sebut ati Allah war Rasul la'allakum turhamun. Adalah taat Allah dan Rasul la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmah oleh Allah. Kita ada orang panggil, sebab tu saya dah sebut kan, di antara hikmah yang paling besar sekali, hikmah ni cipta narum, atau sebab yang paling besar sekali Tuhan suruh Tuhan kita semaya, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, semua hal itu Tuhan suruh hal itu. Hikmah paling besar apa? Supaya kita sembah dia. Tuhan besar sekali supaya kita saat ni turut perintah dia ya. Tuhan nak tengok situ ya.
Sebab tu banyak mari Tuhan sebut wa ati Allah war Rasul. Anak taat Allah dan Rasul. Man yuti'illah wa rasulahu. Siapa taat Allah dan Rasul faqad faza fawzan 'azima. Man yuti'illah war Rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah kafa billahi 'alima. Seperti kata Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Dah kita semua tu minta lah pakat cek banyak. Pakat cek banyak. Saya semalam lagi ceramah ni kalau kahwin. Lain mari sampai pukul 1 lah tidur tu. Lepas tu pula duk mengatuk sikit-sikit, tapi kita duk ingat kata ada FC kita. Duk tunggu nak mengaji tafsir pagi-pagi. Biarkan saya nak mengajar sejel lebih kurang sampai pukul 7. Lepas tu nak pergi di Taning. Ada orang-orang ada kasihan saat itu. Ada mau kasihan dah minta tolong pergi kecek. Tuhan harga apa gini. Nak pergi gunung pula. Sebab tu pokok kita saat ni pakat cek lah. Di kita orang mengajar ni. Mengajar tak putih. Sebab tu boleh pahala kau banyak gitu ya lah. Jadi Tuhan sebut tu, ya ada benda-benda yang Tuhan suruh kita tak semesti pun. Bila Tuhan suruh supaya dengan mampu kita suruh bagi. Tuhan sebut dalam Quran, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum wa ashadda dzikra. Tuhan suruh kita ingat kepada Tuhan supaya ingat bapak. Sebab saya depan ni kalau pak kita suruh kita, ayah kita suruh, mak kita suruh, ada kita tanya sebab apa mak suruh ni. Tak usah tanya, dia mak suruh ya. Itulah mak kena. Mak kita saat ni tu baru kena. Dia perkenan ke kita dan dia suka ke kita. Karena itu makna taat dan patuh kepada ibu bapa. Supaya tu juga kita patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tu juga kita dengan Tuhan. Supaya tu nak lari tak boleh. Kalau kita taat sungguh ke Tuhan, kena kitanya. Tu tak usah tanya hak apa ni supaya ya ada benda-benda Tuhan tak wayak ke panggil. Ada sebut Allah inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Minta ya Allah, aku minta dengan tiap-tiap nama bagi engkau samaita bihi nafsak. Yang akan namakan diri engkau dengannya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kalau sifat di ilmu engkau. Ya ada benda-benda Tuhan sifat di ilmu Tuhan. Tuhan tak ada royak dak kita. Tu nama. Tapi kalau lain lagi tu banyak nak. Dan Nabi kita menyampaikan panggil ada sifat tabligh. Tuhan sebut hal alar rusul illa al balagul mubin. Tidak ada tugas rasul saat itu melainkan menyampaikan. Lepas tu tugas rasulnya tu patut Tuhan lah yang memberi hidayah. Tapi kita nak ayatnya iaitu Nabi ni juga menyampaikan lah. Lah. Masalah hidayah ke apa duk Tuhan lah. Nabi royak dan ada juga bagi Nabi tak boleh royak. Ada Nabi Tuhan tak boleh royak, tak royak. Rahsia-rahsia banyak lagi ke. Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu makna saya kullu sufaha minan nas. Daripada akan berkata orang bodoh. Orang-orang yang bodoh, yang kurang akal, pertimbangan. Di antara manusia lah. Ma wallahum, apa sebabnya menjadikan orang-orang Islam berpaling daripada kiblah yang mereka menghadapnya selama ini. Orang Islam dah hadap kat tu, tiba-tiba orang Islam lagi hadap kepada Kaabah pelak. Ni kita tengok Allah. Islam ni dia panggil Tuhan nak tunjuk kebesaran Allah. Cuba kita tengok Mekah, takbir takbir Allahu Akbar. Tak apa minit, senyap bistil masjid ni. Ada piada kecek por. Semua saat ni menyahut seruan Allah. Bila Tuhan panggil ke, aku akan senyap belakang.
Itu menunjuk tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. An qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa tu kata? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Sebelah timur, barat, semua ni ke hak Tuhan lah ke. Langit, bumi semua ni hak Tuhan belaka, tak ada. Nah, apa ni kita nak lari daripada hak Tuhan ni tak boleh. Semua Allahul ladzi khalaqa sab'a, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tuhan buat langit semua, langit bumi semua Tuhan buat. Bila semua saat ini tu hak Tuhan, maka itu lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Semua saat ini tu hak Tuhan belaka. Tuhan yang meretah langit bumi semua, sebelah jatuh sebelah naik apa semua. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Maka ke pihak mana sahaja, maka pihak ke mana sahaja kita diarahkan, Allah menghadapnya, dan kita dah hadap kau tu lah. Wajiblah kita mematuhinya. Kita kena patuh. Wah, Tuhan suruh saat ni tu tak kena duk tanya. Puasa sebab gapo weh? Buat haji sebab gapo? Tuhan suruh tak kena duk tanya gapo. Orang beriman sebenar ni orang yang cari keredaan Tuhan. Duk cari keredaan Tuhan. Walladzina amanu ma'ahu. Walladzina amanu, apa ni Tuhan sebut, iaitu Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yabtaguna fadlan minallah. Mereka duk cari limpah kelima Allah wa ridwan, cari keredaan Tuhan. Dia orang panggil kita buat amal ibadat ke apa semua saat ni tu perintah. Hak judiyat, hak tinggi top keikhlasan tu, itu kita cari kerana keredaan Allah. Nak keredaan Tuhan ya. Nak Tuhan redha. Redha ni makna Tuhan setuju, Tuhan kena. Kalau bahasa Melayu kita redha ni makna tu kita puas hati. Kita bangun redha. Sebab tu kita cari keredaan Allah ya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa maghfiratun minallahi, keampunan Tuhan di akhirat, wa ridwan, dan keredaan Tuhan. Ada keredaan Tuhan, ada cari keredaan Tuhan. Itu keikhlasan hak tinggi sekali. Orang tasawuf ada sebut anta maksudi wa ridaka matlubi. Anta maksudi, engkaulah. Atau Tuhan yang aku tuju. Maksud aku semua. Wa ridaka matlubi, dan ridha engkau itulah matlubi, tutup aku. Redha saat itu kita nak cari, itu redha. Dan orang redha ni mendapat masuk syurga. Tuhan sebut jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka itu redha, wahti dan Tuhan redha juga. Orang redha sah boleh masuk syurga. Orang tak ada redha, maka tak boleh masuk syurga. Tuhan tak redha, maka tak boleh masuk syurga. Sebab tu kita buat amal apa semua
Kena ingat atas kita nak mencari keredaan Allah. Dah, sebab tu Tuhan sebut orang masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, tu. Waktu hasbuk. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali pada Tuhanmu dalam keadaan redha. Nah, dan Tuhan redha juga. Itulah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Nah, Tuhan tunjuk hidayah. Nak tunjuk siapa? Tapi cuma saya nak ayatlah, nak Tuhan tunjuk dia kena ada hati dah. Kena ada hati. Tak ada hati langsung dengan Tuhan. Tak ada hati langsung dengan agama. Tak ada terikat sikit pun, maka Tuhan tak tunjuk. Nah, Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tak hidayah pada orang fasik, orang buat dosa banyak. Kerana dia gelak, tak ada nak turut agama perintah Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Tuhan tak akan tunjuk. Nah, kepada kaum yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tuhan tak tunjuk orang kafir. Sebab tu orang Tuhan nak tunjuk, dia kena ada. Ada hati dia nak pada agama. Maka insya-Allah Tuhan akan tunjuk, cari, maka Tuhan tunjuk. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kalah farghab, maka akan gemar. Kena ada benda ni. Bila ada benda ni, maka Tuhan akan tunjuk pada dia. Hidayah ni apa hidayah? Hidayah ni. Penyuluh. Kita dapat hidayah, dapat petunjuk. Dapat tembung jalan kita. Orang ni ada dua. Orang temu jalan. Orang sesat. Orang sesat, kita temu jalan panggil hidayah. Orang hidayah ni orang temu jalan sah lagi. Temu jumpa jalan sah lagi. Sebab tu jalan ni, Tuhan sebut jalan. Quran ni. Jalan Islam ni jalan betul. Islam ni jalan betul. Sebab Islam ni fitrah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuhan tunjuk jalan betul. Sebab Islam ni jalan betul. Nampak semua jelas. Kata tu molek. Gapo Islam suruh semua molek belaka. Tak ada Islam duk suruh buat benda tak molek. Semua Islam saat ni tu suruh buat benda molek belaka. Tu. Dan apa makna? Orang hidayah, orang dapat hidayah. Orang dapat hidayah ni iaitu orang tak berasa susah nak turut benda kebaikan. Dia tak berasa susah hati dan dia tak berasa terik dan dia berasa mudah segala-galanya. Islam suruh sana. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Afaman syarahallahu sadrahu fahuwa ala min rabbih. Tuhan buka dia pada agama Islam. Bukan ada yang rasa mudah nak turut agama. Ikut orang ke apa. Kalau hak agama agak mudah, benar tu orang dapat petunjuk tu. Fahuwa ala nur rabbih. Maka orang duduk di atas cahaya Tuhan tu. Di atas nur. Nur iaitu cahaya. Tu. Cahaya Tuhan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Maka celaka Tuhan kata bagi orang hati-hati dia saat itu qaswah, gerah hati sangat. Orang gapo tak dengar. Maka orang tu Tuhan tak akan tunjuk tu. Fawailul qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalil mubin. Orang tu orang hak duk sesat, korok sesat. Sebab tu
kita ni hidayah ni kena ingat soal lagi. Hidayah ni hak Tuhan. Banyak mana dah tengok orang tu, orang mualaf. Dia masuk Islam, dia berdoa nak imak dia masuk. Oh, bertahun-tahun ni hak Islam dah ni pun payah. Sebab itulah kalulah kita ni ada anak, contohnya lah. Anak kita ada duk mengadu kepada kita lah. Duk mai royak apa anak ni kau dah tak semaya lah menitik mata orang tua. Anak ni mengisak kadang anak tak saya mengaji. Kita kena ingat ke apa tu? Ingat kita ni kena menyampai kepada dia lah. Kena royak lah pada dia saat ni, kena nasihat, kena gapo saat ni. Lepas tu kita kena ingat. Ada setengah-setengah bertahun-tahun tengok orang mu'alaf dah. Anak masuk Islam tahun-tahun. Tapi tak ada apa, tak ada. Masuk Islam ni, anak berdoa. Lama barulah masuk Islam. Dah saya nak royak kepada, tak kira lah kalau orang tutup laki lah, tak molek. Ada bini lah, tak molek. Misal ada anak tak molek, maka nak buat lah no. Memang kena berdoa setiap hari. Kita nak tengok orang duk dah kadang berdoa bertahun-tahun baru boleh masuk Islam. Lepas kita orang Islam dah sebab tu gak dah sesat, tak kira apa mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah, tapi sesat walah no. Ada orang nak royak dah sesat. Bila sesat ni kak duk cara dia tu. Tu cara dia. Lepas kita nak pergi buat lah. Sebab itulah. Cara hak kita nak boleh benda-benda gini ni, iaitu kita kena berdoa lah. Kena berdoa. Jangan tinggal berdoa. Doa semua. Kena berdoa kepada Allah SWT. Doa hari. Idza tamanna ahadukum, Nabi kata bila cita-cita oleh seorang kamu, nak cita-cita akan sesuatu, falyukthir minad du'a fa innahu yus'alu rabbah. Maka hendaklah banyakkan berdoa, maka sungguh dia duk minta Tuhan. Kita kena minta doa sungguh nak anak kita dapat masuk hidayah ke apa semua. Minta Tuhan, Tuhan tunjuk. Kita sendiri tak boleh hidayah. Innaka, sungguhnya engkau Tuhan telah tahdi man ahbab. Engkau nak hidayah, nak tunjuk pada orang hak kita suka, kita kasih, tak boleh. Walakin Allah yahdi man yasha. Dan tapi Tuhan lah memberi hidayah pada orang Tuhan nak. Laisa alaika hudahum, tidak ada di atas mereka itu hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Tuhan lah hidayah. Semua hidayah tu hak Tuhan. Tu mana yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Tuhan tunjuk mereka ila sirat, pada jalan. Sirat ni jalan sirat. Jalan luah. Luah betul. Orang nampak tak akan sesat. Sebuah highway ke. Orang duduk naga suk sampai bakok turut jalan tu lah. Tak akan sesat sama sekali. Tu panggil jalan lurus. Jalan betul. Ila siratim mustaqim. Jalan yang mustaqim, jalan betul. Ada kona lekok di situ sini pening orang. Tapi tak, bila jalan betul sungguh ni tu, maka tak akan sesat. Tuhan akan tunjuk orang. Tuhan nak pada jalan betul saat ni. Cara dia saat ni. Dia kena orang panggil bila Tuhan tunjuk. Apa ni Islam ni jalan betul. 17 kali kita minta sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta Tuhan tunjuk pada kita siratal mustaqim. Jalan yang betul. Sebab tu bukan kata lah ni tu hujan banyak kita agak berhenti. Lepas tu kita bakat berhenti. Apa ni? Tu nak ayat tu. Ila siratim mustaqim, pada jalan betul. Tu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta doa setiap hari. Ya Allah, tunjuklah pada jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hak orang hak Tuhan nikmat di atas kau. Dan orang hak Tuhan hak akan nikmat di atas mereka itu para anbiya, nabi-nabi dulu, orang-orang dulu, ummah dulu, hak molek-molek semua ni. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan puak Yahudi.
Kok yang lihat dalam ni lah. Tengok jalan fok yang sesat, nampak ya kata agama ada agama, tapi Tuhan tak ada berpegang dengan agama. Langgar perintah-perintah Allah SWT, minum arak, berjudi, mabuk, zina, semua tak boleh pada agama mereka dulu lagi, tapi lah ni mereka tak turut sepatutnya juga. Tu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan lurus, Tuhan tunjuk kepada jalan betul, kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan, lagi pula adil. Kita ni ummatan wasatan. Ummatan wasatan ni umat yang terpilih. Kuntum khairu ummatin, adalah kamu umat yang paling baik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, duk suruh benda baik, wa tanhaun munkar, dan larang benda tak baik, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Umat yang molek sungguh kita ni. Orang tahun hilai go daripada umat Islam dalam keadaan umat lain saat ni tu duk gelomok tok dan bercampur dengan maksiat teruk sangat, tapi orang Islam masih teguh tegak jadi saksi. Nampak jelas kata dia saat ni tu tak turut demo. Kita tengok orang kafir, orang kita hidup Amerika tak apa, bebas. Juga Amerika kok orang betina jatuh kok le matok le epok, tak ada kira duk siung popak-popak, berdakak peluk, tapi orang Islam tak ada apa ya. Masih teguh tegak di atas pendirian mereka itu. Supaya Tuhan say la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam abisal mihad. Tak ada kena ada pengaruh ke apa. Menampak mereka itu bebas pergi situ sini, tapi kita tak turut air dan tak turut air dan tak turut bubur, tak turut sudu dak. Sudu tak turut bubur, bubur turut sudu. Maknanya tak kita ada padu perkara. Orang kita masih tetap di atas agama. Tu kita masih tetap di atas agama. Sebab Tuhan sebut alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tuhan sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala tanya contoh waktu Tuhan contoh iaitu Tuhan bagi contoh supaya dengan pokok hak molek sebawah tamak kejak iman orang Islam bila mengucap dua kalimah syahadah percaya kepada Allah, mereka tetap di atas iman, tak gonye-gonye dah tu orang Islam ikut dia mau nak buat lah, tapi kita tetaplah tu ada gonye apa kita. Tu mana wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadi kamu ummah wasatan, umat hak adil. Umat Islam umat hak adil. Hak berjuruh, molek, tak garuk. Diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha alimun khabir. Tuhan suruh adil, kita adil. Sebab tu orang Islam tak boleh. Tengok farangan dia Tuhan sebut. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Tengok pada masa Nabi ke, orang-orang duk sekat tok si Nabi masuk. Dalam Mekah dulu sekat Masjid Haram, maka orang-orang beriman saat ni tu, nak alah klik buat ni. Nak alah klik. Tak say nak buat balah nak buat apa, tapi Tuhan lagi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. So takut Tuhan. Tak leh
Lemu wak kita kena. Orang mau wesa wak kita nak walak lek tak leh orang Islam. Nah. Tu. Wala yajribannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dah orang mau wak kita tak seada hati tak leh. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la takunu immah, jangan mau jadi pok ikut. In ahsan in ahsan. Nah, in ahsan, kalau mereka itu boleh ahsantum, mereka buat molek kita buat molek. Wa in asau asatum, mereka buat jahat kita buat jahat, tak boleh. Tapi Nabi kata in ahsanna, kalau mereka itu buat molek kita molek. Wa in asau, kalau mereka tak molek, ahsan apa ni? Nah, kalau mereka buat tak molek, kita pun tak ada tuguk mereka. Tak ada tu atau remo molek itu awak tak molek, remo molek itu awak molek. Remo tak molek itu awak tak molek. Dah, remo tak molek kita awak molek situ. Kita awak molek situ. Tu faham ke Islam, lemah kesi buat tu. Tu Nabi sebut saat ni. In ahsanan nas la takunu immah takulun, jangan jadi pok ikut takulun. Kamu kata in ahsanan nas, kalau orang buat molek kita ahsanna, wa in zalamna, kalau mereka zalim kita zalim. Walakin wattinu anfusakum, tapi tetap ke diri kamu. In ahsanan nas an tuhsinu, kalau mereka itu buat molek maka hendaklah kamu buat molek. Wa in asa'u la tadlimu, kalau mereka buat jahat, maka kamu jangan zalim. Ya gitu guys lah. Ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Tu hasbu. Umat yang adil. Apa maksud umat yang adil? Umat Islam dijadikan Allah Ta'ala sebagai ummatan wasatan. Apa makna umat wasatan? Umat wasatan bermakna umat yang pilihan lagi adil. Dan juga bermakna umat yang pertengahan, iaitu pertengahan segala pembawaannya, tidak melampau, tidak keterlaluan dalam menganut kepercayaan. Bukan kata korah dah tugui dah sebelah ni enggak ada tugui meneting hak longgar ting longgar. Bukanlah tu ya ummah hak sederhana, hak pertengahan. Tak telajak kita, tak telajak. Ni ada segulungi saudara-saudara kita pasal terik lah ni dah kan. Terik meneting. Allahu akbar. Saudara-saudara kita Wahabi, terik meneting kadang-kadang. Pak kena. Oh, tak boleh gitu gini. Tapi kita tengok piye maya ke. Dah gi 35 kilo kadang-kadang jamak. Kau sadah tak cukup kilo. Lepas tu pula semaya gerak banyak. Garu kata tak huk mana. Pelana. Tapi kalau tengok itu terik meneting. Tapi dah pak longgar. Ya bukanlah tu. Ya bukanlah tu. Oh, hak ni tak boleh langsung. Lepas tu hak boleh lajak pula. Orang bagi tak ada jadi sederhana lah tu. Sebab tu umat yang disederhana. Sederhana. Tak ada melampau. Tidak tatrif, tidak itraf. Taklah melampau. Tidak lajak, tidak gapo. Ya umat wasatan. Tengah lah. Demikian juga akhlak dan amalannya. Akhlak kita. Orang Islam biasa. Lepas tu pula amal. Segala-galanya berkenaan di tengah-tengah. Sama-sama dipandang, dipelajari dan diusaha meliputi soal-soal dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia pun hasanah, akhirat pun hasanah. Mana seimbang. Orang Islam kan? Kalau kerja kita kata, kerja kena gaji, ibadat kena gaji. Bukan kata gaji semaya ya, kerja malah bukan. Atau kerja ya gaji, ibadat malah bukan. Kena seimbang, sama berat. Tu hasbu ala qaidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak tunjuk jadi syuhada 'alan nas, jadi saksi di atas orang ramai. Nak orang nampak atas Islam tu molek.
Bukan tak Islam kau awak jadi Islam kau lu tak kerja apa dah. Dah orang Islam kerja penak, kerja kuat. Nah, untuk nak sara anak bini dan di masa yang sama dia pun tak tinggal ibadat Tuhan. Tengok sebab Tuhan kalulah orang Islam. Nah, kerja nak tanya dia apa rai, 100 rai pun nak kerja. Nah, lepas tu pula nak buat apa buat gilah tapi ibadat jangan tinggal. Dah lepas tu pula ibadat pula. Bukan kata awak mak ibadat banyak. Lepas tu tinggal. Nah, kerja bukan, baru semaya saja. Nak makan tak ada. Bukan dia juga. Sebab tu orang Islam ni seimbang. Nak sama berat. Sama berat. Tak melampau, tak lajak, tak kurang. Dah sederhana. Dah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara hak kita buat ni awsatuha, hak sederhana, hak pertengahan. Dah. Tu. Saya suka orang pertengahan. Sebab tu kita kalau orang tanya hukum-hukum semua. Nah, hukum tu hak tulah ya. Tapi jawapan kita cari. Nah, hak ulama-ulama pendapat-pendapat hak sederhana, hak orang boleh turut. Hak orang boleh turut. Nah, hak orang rasa selesa. Nah, bukan atau kita menghukum ke siapa kau orang tak boleh buat apa perkara bukanlah tu. Atau kita menghukum ke benda hak mudah telajak pula. Siapa kau orang tak pergi atas agama bukanlah tu. Nah, fatwa-fatwa hak ulama. Nampak kita saat ni tu taklah terik sangat, taklah lega sangat. Sederhana dalam pelaksanaan. Mana bila kita nak buat boleh buat. Nah, kita tak kalau kita tak buat puasa sepong tak leh lah tu kita kena buat. Semua benar sederhana. Jangan menjadi dah terik nothing. Hak ni tak leh langsung, hak ni boleh telajak. Nah, agama je bukan mari untuk kita seorang. Dia untuk ke seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kami tidak utuskan engkau wahai Nabi melainkan supaya dirahmah kepada sekalian alam. Nabi ni bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh dunia. Sebab tu Islam tu yang mari dalam bentuk baik untuk semua. Pakai untuk bukan kata untuk kita ahlul orang Islam, bukan untuk dah kita jadi contoh teladan kepada orang ramai nampak. Orang dah masuk Islam dengan sebab juruh. Kau masa Sayyidina Umar dulu tahan Islam lalu masuk Islam setiap kampung. Kan no? Tahan Islam lalu. Askar tentera Islam lalu pakai masuk Islam habis. Kerana perangai akhlak tak tengok anak dara, tak ambil kebun orang, tak ada duk berbait kebun orang apa semua tak ada. Berjuruh molek sungguh. Apa akhlak dah orang Islam pada masa tu molek sungguh. Itulah saya di hari ini saya minta sajalah. Kita tak buatlah soalan kerana nak pergi kecek taning tadi. Nak kecek di taning. Pukul 7 lebih-lebih tu nak tubik lah. Itu pokok kasihan ni lah habis kerja monok kerja lah monok dengan hak agama tu agama ni dia mau biasa jadi pokok yang dikapal dah ada kasihan kerja apa lah ni tu nak tahu hak mak ibadat jadi kewajipan atas kita lah Islam ni kena menyampaikan. Itulah saja pada hari ini. Terima kasih semualah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.